الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah tajuk pada malam ini berkaitan dengan bagaimana kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, innal mauta haqiqatun la yunkiruha ahadun minal alamin. Sesungguhnya mati merupakan satu hakikat yang tidak ada siapa pun di kalangan manusia seluruh alam ini dapat mengingkarinya. Sawa'un kana mu'minan aw kafiran, sama ada orang tu orang mukmin ataupun orang yang kafir. Orang mukmin dia kata suatu hari nanti dia akan mati. Orang kafir dia akan berkata suatu hari nanti dia akan mati. Cuma yang membezakan di antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah orang yang beriman yakin dan beriktikad bahawa selepas mati ada kehidupan yang kekal abadi di alam sana, lalu dia membuat persiapan untuk kehidupan di alam sana. Orang yang kafir, mereka akan beriktikad dan yakin, mereka yakin bahawa selepas mati akan hancur dan menjadi debu, maka tak ada gapo-gapo. Lalu bagi dia tak ada apa-apa persiapan. Itu beza di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Aliman au jahilan, orang yang alim dia tahu bahawa dia mati, orang yang jahil juga tahu bahawa dia akan mati. Birran au fajiran, orang yang baik pun dia tahu bahawa dia mati, dan orang jahat pun dia tahu bahawa dia akan mati. Fama min makhluqin fil akwani illa walahu ajalun muhaddadun wa maw'idun limautihi. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini pasti ada ajal yang telah ditentukan dan kematian yang telah pun ditetapkan waktunya. Kalau kita tengok pada minggu lepas saya tak datang kan, kematian mengejut Tok Siap masjid saya, umur baru dalam 40-an, tiba-tiba mati. Begitu juga imam muda masjid Kebabatan, umur 30-an, tiba-tiba mati kan. Maknanya mati ni masing-masing dah ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah Taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Walau kana hunaka man lahu qadarun inda Allah Subhanahu wa taala fayukhlidahu lakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aula bizalika. Kalaulah di sana orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala mengekalkan orang tersebut di atas dunia ni sampai bila-bila, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikekalkan di atas dunia, tapi tak berlaku. Walakin Allah Subhanahu wa taala qala lahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati juga. Maknanya tak kira siapa, orang mukmin ke, orang baik ke, orang yang soleh ke, akan menemui kematian. Orang jahil, orang jahat, orang fasik juga akan menemui kematian.
Wal mautu huwa bidayatul rihlati ila daril akhirah. Mati ini merupakan permulaan kepada pengembaraan di alam akhirat. Manakala kalau awak tanya kita, bila bermulanya akhirat? Bermulanya akhirat apabila kita mati. Kita mati itu akhirat adalah kan? Itu maksud akhirat. Allati yajibu an yasta'idda laha al-insanu hala hayatihi. Di mana seseorang yang akan pergi ke akhirat semasa dia hidup di atas muka bumi, dia wajib membuat persiapan untuk kehidupan di alam sana. Lian ama biridallahi subhanahu wa ta'ala wa yakhluda fi jannatin na'im, supaya dia mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Jadi orang yang faham tentang hakikat kehidupan akhirat ini, kenapa dia perlu melakukan persiapan? Yang pertama, untuk dia mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang tu dia dapat, maka dia akan bahagia buat selama-lamanya. Dan yang kedua, tujuan dia melakukan persiapan adalah untuk dia kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Wal hayatu rihlatut tazawwudi bil taqwa lil akhirah. Kehidupan dunia ini bukan setakat ada rumah, ada kereta, ada anak-anak, ada isteri, ada harta. Bukan setakat itu semata-mata. Tapi sebenarnya kehidupan dunia ini adalah untuk kita mencari bekalan. Maka dikata di sini wal hayatu rihlatut tazawwud. Kehidupan dunia ini merupakan pengembaraan mencari bekalan. Semasa kita hidup atas dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita wajib mencari bekalan untuk kita hidup di alam sana. Orang yang mempunyai bekalan yang cukup, maka dia kekal dalam syurga buat selama-lamanya. Orang yang tidak ada bekalan untuk dibawa ke hari akhirat, maka dia akan dihumbangkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wal hayatu rihlatut tazawwudi bit taqwa lil akhirah. Kehidupan dunia ini merupakan pengembaraan mencari bekalan dengan takwa untuk kehidupan di hari akhirat. Fattaqwa khairu zadin. Takwa ini merupakan sebaik-baik bekalan. Kama akhbarana Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi takwa ini merupakan bekalan yang terbaik. Wat taqwa ta'ti bi muawanati suhbati salihah. Takwa ini datang dengan pertolongan kawan-kawan yang baik. Jadi kalau kita nak tahu orang tu baik, kita tengok kawan dia. Kalau kawan dia itu jenis orang yang baik, confirm orang tu orang yang baik. Tapi kalau sekiranya kawan dia ni orang yang jahat, confirm dia tu orang yang jahat. Jadi kalau kita nak tahu orang tu baik ke tidak, tengok pada kawan-kawan. Jadi tuan-tuan, kita tengok, alhamdulillah, memang orang baik sebab kawan-kawannya adalah kawan-kawan yang baik. Wasalahu suhbati ya'ti min salahi niyyati. Dan kawan yang baik datang daripada niat yang betul. Kan kita datang masjid, kita niat ikhlas, kita pergi ke sana dan ke sini, kita mempunyai kawan yang baik, dan kawan yang baik ini datang daripada niat yang baik. Wa 'alal insan an yasta'idda lil mauti. Semua manusia yang inginkan kebahagiaan akhirat, dia wajib menyediakan bekalan secukupnya. Bi an yatuba ilallahi wa yastaghfira fi kulli waqtin. Yang pertama, dia kena bertaubat. Yang kedua, dia kena istighfar. Di mana taubat dan istighfar ini pada setiap masa. Sebab kehidupan manusia tak dapat lari daripada melakukan dosa dan maksiat. Maka bagi menghapuskan dosa tersebut, maka dia wajib beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana taubat dan istighfar ini bukan sunat tapi wajib. Benda yang wajib. Hatta wa in takarrara minhu zambu, sekalipun dia ni buat dosa, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yaqnatu min rahmatillah,
maka jangan sekali-kali dia ini berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Subhanahu wa taala in wajada min al-'abdi sidqan niyyati ghafara lah. Kerana Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia mendapati seorang itu mempunyai niat yang jujur, taubat yang jujur, ikhlas yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Wa baddala sayyi'atihi hasanatin, dan dia akan menukarkan segala keburukan selama ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang beristighfar. Orang yang berjaya adalah orang yang bertaubat. Orang yang tidak bertaubat dan orang yang tidak istighfar adalah orang yang gagal dalam kehidupan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku akan istighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali. Kan? Wa huwa allazi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, seorang yang tak ada dosa, seorang yang diampunkan dosa yang lepas dan dosa akan datang. Fama balakum bina, bagaimana kita ni memang pendosa, maka seorang yang pendosa lebih-lebih lagi berhajat kepada istighfar yang banyak, kan? Kita kena faham, kan? Wa yanbaghi 'alal muslim an yajtahida fil qiyam bil a'mali as-salihah. Di samping kita bertaubat, di samping kita minta ampun, di samping kita istighfar, kita juga hendaklah melakukan amal kebaikan, amal soleh sebanyak mungkin. Wa an yuksira minha wa yudawima 'alaiha, dan dia memperbanyakkan. Betullah amal soleh ini kita kena buat sebanyak mungkin. Rebutlah peluang yang ada semasa kita hidup atas muka bumi ini untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin, dan juga kita kena wayudawi ma'alaiha, sentiasa melakukan amal soleh. Kama yajibu an takuna hazihi al-a'malu khalisatan liwajhillahi ta'ala, sebagaimana segala amal yang kita buat hendaklah dilakukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala menolak 100%, kan? Katakanlah kita sedekah tak ada ikhlas, sedekah tersebut tidak diterima. Kita sembahyang tak ada ikhlas, sembahyang tersebut tidak diterima. Maknanya punca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna birral walidaini ibadatun min ajalil ibadat. Sesungguhnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa merupakan ibadat yang paling utama. Maknanya kalau kita hidup atas dunia ni tak ada ketaatan dan tak ada berbakti kepada kedua-duanya, maka kita merupakan orang yang paling rugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala redha kepada seseorang apabila seseorang itu mendapat redha daripada kedua ibu dan bapanya. Wa wajibun min ahamil wajibat, ia merupakan suatu kewajipan yang paling utama. Wa faridatun min a'zamil faraid, dan dia merupakan satu kefarduan yang paling agung. Maknanya benda yang paling utama dari hidup kita adalah berbakti dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Mak dan ayah kita ni dia berada di tengah-tengah antara kita dengan syurga, kan? Makna apa? Maknanya kalau kita mendapat redha keduanya di samping amal-amal kebaikan yang lain, maka kita akan ke syurga. Sebaliknya, kalau kita ni banyak amal soleh kita tapi tersekat kerana tidak mendapat redha kedua ibu dan ayah kita, maka kita tidak akan ke syurga. Ini Nabi kata apa tadi? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Maknanya mak dan ayah kita ini
berada di tengah-tengah antara pintu-pintu syurga. Kan nak pergi kok ni tak boleh. Nak pergi pintu syurga ada berapa? Ada 8 kan. Kok ni tak boleh, kok ni tak boleh, kok ni tak boleh. Sekali tak boleh masuk syurga. Sebab sekali derhaka kepada mak dan ayah. Okey. Wa idza kana birrul walidaini fi hayatihima qad jama'a minal khairi akmalah. Sekiranya berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah menghimpunkan kebaikan secara sempurna, fa innal istimrar ala zalika ba'da wafatihima akmal. Sesungguhnya berterusan melakukan kebaikan kepada kedua-duanya selepas kedua-duanya meninggal dunia itu lebih sempurna. Maknanya kita nak berbakti kepada mak dan ayah ni bukan setakat mereka mati. Selepas mati pun kena juga. Selepas mati pun kena juga kan. Fahajatuhuma ila hadzal birri akbaru wa naf'ahu lahuma a'zamu. Selepas mereka mati, mereka sangat berhajat kepada pahala. Kan mereka dah meninggal dunia. Nak sembahyang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak sedekah tak boleh, nak datang masjid tak boleh. Maka mereka perlu kepada pahala. Pahala tersebut datang daripada mana? Datang daripada kita sebagai anak. Okey. Fa innal insana idza mata inqata'a amaluhu. Seseorang itu apabila dia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal. Kan tak lewat gapo dah. Wa tawaqqafa rasiduhu. Maka pahalanya tersekat. Tak ada gapo kan. Fayusbihu aghla syai'in 'indahu an yuhdiya ilahi ahadun min ahli dunya hasanatan. Maka benda yang paling berharga sekali di sisi yang mati tadi adalah orang yang masih hidup tadi, orang yang macam kita masih hidup lagi, menyediakan bekalan, menyediakan hadiah dalam bentuk kebaikan. Contoh dia, kita selawat, kita niatkan pahala untuk si mati. Kita bersedekah, kita niatkan pahala untuk si mati. Kita bangun tahajud, kita niatkan di samping kita bertahajud, kita mendoakan kebaikan untuk si mati. Maka si mati tadi akan mendapat pahala secara berterusan. Au da'watan, ataupun doa. Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah mereka berdua. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah mereka berdua syurga. Ya Allah ya Tuhanku, tempatkanlah mereka di tempat yang paling utama dalam syurga. Maknanya kita yang masih hidup ini berpeluang untuk memohon keampunan, memohon apa-apa kebaikan untuk kedua-dua mereka di alam sana. Mereka tak ada hak gapo dah. Mereka nak berdoa tak boleh, mereka nak istighfar tak boleh, mereka nak buat gapo-gapo kebaikan tak boleh. Sebab segala kebaikan, segala istighfar, segala taubat, segala amal soleh hanya boleh dilakukan di atas muka bumi ini. Apabila mereka meninggal dunia, maka kita sebagai anak hendaklah berbakti kepada mereka dengan kita memohon keampunan dan sebagainya. Wa huna ya'ti daurul waladis salih. Di sinilah pentingnya kita mempunyai anak, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di mana kalau kita tengok, kita ada 5 orang anak kan, ataupun kita 7 orang anak kan. Ketujuh anak ni kita didik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang faham agama. Macam saya sendiri, alhamdulillah, bukan nak kata apa kan, kita 7 orang anak kan, 6 lelaki, 1 perempuan. 5 yang dah besar ni semua kita hantar ke Mesir untuk mereka mendalami ilmu agama. Yang tinggal lagi 2 yang masih kecil kan, pun 2 lagi ni akan ke Mesir juga. Maknanya kita faham bahawa tujuan kita hantar ke Mesir anak-anak kita ni bukan ke Mesir saja, apa-apa je lah. Maknanya untuk kita mencari bekalan untuk diri kita selepas kita mati. Bayangkan ketujuh orang anak ini, apabila kita meninggal dunia, mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dosa kita ini diampunkan setiap waktu. 7 orang anak kan, itu penting. Allazi akhbar anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya
kecuali tiga. Tiga ini memang berterusan. Yang pertama Nabi kata sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Perkataan jariyah ni asal daripada perkataan jarah yajri, maknanya mengalir. Maksudnya kita katakan al-ma'u jara ataupun jaral ma', air itu mengalir tak berhenti kan. Begitulah juga dengan sedekah yang jariyah. Katakanlah masjid dalam pembinaan, kita masukkan duit dalam pembinaan masjid RM50 ke, RM10 ke, RM100 ke. Jadi duit yang kita masukkan dalam tabung tadi akan menjadi yajri. Yajri mana apa? Mengalir pahalanya kepada kita apabila kita meninggal dunia nanti kan. Maknanya sedekatun jariyah tadi maknanya sedekah yang pahalanya sentiasa mengalir kepada kita, itu dipanggil sedekah jariyah. Wa ilmun yang yuntafa'u bihi, kita ada ilmu, katakanlah kita mengajar orang kampung baca Quran. Dengan sebab kita mengajar mereka ni membaca Quran, mereka pandai baca Quran, apabila kita mati nanti, maka ilmu yang mereka peroleh daripada kita tadi, ilmu Quran tadi, pahalanya mengalir kepada kita. Apa-apa je dah ilmu kita ajar untuk manfaat manusia, kita meninggal dunia, pahala mengalir sampailah bila-bila. Yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lahu, kita ada anak, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mereka mendoakan kebaikan kepada kita, maka pahalanya berterusan. Jadi tiga ini jangan lupa. Yang pertama sedekatun jariyah, yang kedua kita ada ilmu, kita mengajar, yang ketiga anak yang soleh mendoakan kebaikan untuk kedua-dua ibu bapa, maka ketiga-tiga ini Nabi kata pahalanya berterusan sampai bila-bila. Okey. Fayakunu hadzal waladu bima ya'maluhu lahuma min a'malil birri wal khairi imtidadan li amalin qad intaha. Jadi mak dan ayah apabila dia meninggal dunia, amalan terputus. Maka anak yang soleh tadi, kita didik mereka kan. Katakanlah kita ajar anak kita ni mari masjid kan. Setiap kali dia datang masjid, pahala masjid tu untuk diri dia dapat, pahala untuk kita dapat juga. Sebab apa? Sebab kita yang didik dia datang ke masjid. Perbuatan yang baik tadi untuk diri dia dapat, dan untuk kita yang ajar juga dapat. Anak kita yang kita ajar Quran daripada muqaddam kan, dia baca Quran, setiap kali dia baca Quran dia dapat pahala, setiap kali dia baca Quran kita pun dapat pahala, sebab dipanggil saham yang kita buat untuk mereka. Fayas'adu bihi al-majitu, jadi orang yang mati duduk di alam sana sungguh bahagia. Dia si mati ni tuan sekalian, dia dapat tahu apa kita buat di rumah. Betullah si mati sungguh gembira apabila anak-anak kat rumah ni baca Quran, zikir, tahajud dan sebagainya. Dan si mati ini akan sedih sekiranya anak-anak kat rumah ini buat benda tak comel. Sedih sangat. Cuma kita dengan si mati ini, dia tak boleh nak interaksi. Tak boleh interaksi, tak boleh. Sebab kita di alam lain, dia di alam lain. Walau bagaimanapun, si mati mengetahui apa yang anak dia lakukan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Maka doa yang kita panjatkan tadi, kita doakan kebaikan untuk mereka tadi sampai kepada mereka, dan mereka akan sungguh bahagia. Okey. Wa yadkhulu alaihi surur, mereka ni gembira sangat. Setiap kali kita doa, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa ibuku yang telah meninggal dunia. Mak kita dalam alam barzah tu tahu, dan dia sungguh gembira. Wa turfa'u bihi darajatuhu, darjat pun diangkat daripada darjat yang rendah ni. Kita minta dengan Allah supaya diampunkan dosa dia dan sebagainya, maka diangkat darjat dia. Wa tughfaru bihi zallatuhu, diampunkan segala dosa dia. Kita minta ampun, ya Allah Tuhanku, maafkanlah ibuku, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah ayahku, ya Allah Tuhanku, segala dosa kedua ibu bapaku minta supaya dihapuskan. Kita kata macam tu, kita doa macam tu, maka dihapuskan. Akhir sekali dosa mak ayah kita ni tak ada. Itu cara kita berbakti kepada kedua ibu dan ayah selepas mereka meninggal dunia. Wa rubbama anqazahu bihi minan nar,
Dan kemungkinan juga dia kata, apa yang kita doakan kebaikan untuk kedua-duanya tadi, dengan sebab kita doakan tadi, maka mereka terlepas daripada azab kubur dan juga azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu penting anak yang faham sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dan keampunan untuk kedua ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Al-birru ba'dal mauti, bagaimana kita nak berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah kita selepas mereka meninggal dunia. Fi hayatin nas, dalam kehidupan manusia, rubbama kana minal muslimin man qassara fi haqqi walidayhi fi hayatihima. Mungkin di kalangan kita ini semasa mak dan ayah kita hidup, kita tidak melaksanakan hak mereka berdua dengan sebaik mungkin. Walam yakum bihaqqi birrihima haqqal qiyam, maknanya tidak melaksanakan dipanggil apa, benda-benda yang perlu kita buat semasa mereka ada kita terqassara yang terlalai dan tak melaksanakan dengan baik. Wa aktsarun zalika rajul, dan kebanyakan kita memang tak ada yang sempurna berbakti kepada mana ayah secara sempurna semasa mereka ada, kan. Warubbama kana hunaka man asaa ila walidayhi, kemungkinan di kalangan kita ni ada yang semasa mak dan ayah hidup kita menyakiti hati mereka. Au aqahuma wa yuridu an yatuba wa yukaffiru an hadza, ataupun semasa mak dan ayah hidup ini kita ada melakukan derhaka. Dia derhaka ni kita macam sakit hati dia ke, dia suruh apa kita tak endah ke, kan, derhaka juga. Jadi kita sekarang ni bertaubat dan ingin ingin bertaubat dan kembali nak berbakti kepada mak dan ayah. Wa yawaddu law amkanahu birrahuma ba'da mautihima, dan dia mengharapkan semoga selepas mak dan ayah tak ada dah, dia ingin berbakti kepada kedua-duanya. Warubbama kana hunaka man qama biwajibil birri wa haqqi alwalidaini fi hayatihima, kemungkinan di kalangan kita ni semasa mak dan ayah hidup memang dia berbakti dengan sebaik mungkin. Wa yatamanna law amkanahu al-istimraru fi hadzal fadli, tapi dia kata selepas mak dan ayah dia meninggal dunia pun dia nak berbakti lagi, kan. Wa zakal wajib ba'da wafatihima, dia nak laksanakan kewajipan tadi selepas mak dan ayah meninggal dunia. Fa naqulu li haula'i jami'an, kepada mereka tadi kita katakan begini, inna min fadlillahi ta'ala 'alal aba wal abna jami'an annahu lam yuqaf al birru 'ala hayatil walidaini. Di antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu dan ayah ataupun anak-anak semua sekali, bahawa berbakti kepada kedua-duanya bukan setakat mereka masih ada di atas dunia. Walam yaqta'u bimautihima, dengan sebab mereka mati tak putus untuk kita berbakti. Bal abqa huququl walidaini 'alal ibni ba'da mauti walidayhi liman arada al-khair, kepada mereka yang inginkan kebaikan dia boleh berbakti kepada kedua ibu dan ayah walaupun selepas mereka meninggal dunia. Wal yaftah abwab al-naf'i amama al-hayy wal mayyit jami'an, dan dibuka pintu kebaikan kepada orang yang hidup dan juga orang yang mati semua sekali. Fa'an Abi Usaid As-Sa'idi, daripada Abi Usaid As-Sa'idi, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana suatu hari kami berada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izja'a rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada kaum Bani Salamah. Faqal, lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima, adakah boleh saya berbakti kepada mak dan ayah saya selepas mereka meninggal dunia? Qala na'am, Nabi jawab boleh. Nabi kata as-salatu alaihima, yang pertama
mendoakan kebaikan untuk kedua-duanya. Ya Allah Tuhanku, perluaskanlah kubur mak dan ayahku di alam sana, contohnya. Wal istighfar lahuma, untuk mendoakan mendoakan istighfar untuk kedua-duanya. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa ibuku. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa ayahku. Wa infas ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji kedua-duanya selepas mereka meninggal dunia. Katakanlah semasa mereka hidup mereka ada janji tak terlaksana, kita dah menunaikan janji tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Yang keempat, Nabi kata menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim di antara anak beranak lah. Contohnya pak saudara, mak saudara, anak saudara, sepupu sepapa, datuk, nenek dan sebagainya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan kedua-duanya. Katakanlah semasa hidup ayah kita ni ada kawan rapat, kita hubungkan selepas mereka mati, kita hubungkan pertalian persahabatan tersebut. Okey, sekarang kita jelaskan bagaimana berbakti kepada mereka sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Was-salatu huna ma'naha ad-du'a lahuma. Dia as-salatu, makna dia ad-du'a dari segi bahasa kan. As-salatu hiya doa. Sembahyang ni makna dia doa. Sebab itulah semasa dalam sembahyang ni ada dua tempat doanya dimakbulkan kan. Yang pertama ketika mana kita sedang sujud kan. Sebab tu sebagaimana saya pernah sebut selama ni, semasa kita sujud, terutama ketika mana kita sembahyang sunat tahajud ataupun mana-mana sembahyang sunat, kita disunatkan sujud lama. Dalam sujud tersebut kita disunatkan mendoakan apa-apa kebaikan untuk diri kita. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat kan. Tapi doa tersebut dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu batal kan, kecuali dalam hati kan. Sama-sama kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam hati kita doalah apa-apa kebaikan, tak apa. Yang kedua, sebelum beri salam, innaka hamidum majid tu, dengan salam tu di celah-celah tu dia panggil doa yang makbul kan. Kita doalah apa-apa yang as-salatu huna ma'naha ad-du'a lahuma. Dengan makna Nabi kata tadi as-salatu alaihima, dengan makna mendoakan kebaikan untuk kedua-duanya. Kita boleh doakan, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah rahmatmu kepada ibuku yang telah meninggal dunia. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah syurgamu kepada ayahku yang telah meninggal dunia. Setiap waktu kita doakan. Ay an tuksira du'a lahuma bikulli khairin mungkin husuluhu lahuma wa yanfa'uhuma daral akhirah kan. Maknanya kita mendoakan kebaikan mereka untuk mereka mendapat kebaikan di alam sana. Contoh dia, an yuwassi'allahu quburahuma. Di antara doa yang kita minta adalah supaya Allah Subhanahu wa taala memperluaskan kubur kedua-duanya. Dia kubur ni bukan kubur yang dalam tanah tu kan. Kubur dalam tanah tu lah mana pun setara tu dah kan. Maksud kubur di sini di alam barzakh, alam yang kita tak tahu lah ke mana. Di mana manusia dan berada di alam kubur ni, ada manusia yang kuburnya sangat sempit sehingga kan tulang rusuk ni belago kan, sempit sangat kan, dan gelap gelamat. Itu kubur orang yang fasik, yang tak semaya, yang banyak dosa, yang tak beriman kan. Manakala kubur yang orang-orang yang soleh, yang kebaikan dia datang dunia ni banyak, maka kubur yang luas dan juga kubur yang terang kan. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kubur ibu kita, kubur ayah kita di alam sana tadi diluaskan dan dicerahkan. Kita minta kan. Wa an yaj'alaha raudatan min riyadil jannah,
Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kubur ibu kita dan kubur ayah kita satu taman daripada taman-taman syurga. Sebab kubur ni ada dua. Yang pertama dipanggil Raudhatun min Riyadil Jannah, iaitulah satu taman daripada taman-taman syurga. Hidup di alam kubur ni gembira, senang, bahagia, kan? Yang kedua, Hufratun min Hufarin Niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Sebab itulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kubur ibu kita ini kubur yang menjadi Raudhatun. Raudhatun maknanya apa? Taman syurga, kan? Dan jangan jadikan kubur ibu kita ni lubang neraka daripada lubang-lubang neraka. Kita minta wa an yarzaqahuma an-na'im fiha, dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat kepada kedua-duanya semasa berada di alam kubur, kan? Kita minta sentiasa. Jadi maknanya kita minta itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bermakna kita berbakti kepada ibu dan ayah. Kita boleh pahala, ibu dan ayah kita juga mendapat kesenangan. Okey. Wa an yarfa'allahu darajatihima, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya darjat, kedudukan, maqam kedua-duanya ditinggikan. Wa yataqabbala a'malahuma, ya Allah Tuhanku, terimalah segala amalan soleh ibuku. Ya Allah Tuhanku, terimalah segala amalan soleh ayahku. Kita minta. Wa yaj'alahuma ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kedua-duanya ibu dan ayah kita ini di alam sana bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang soleh, dan merekalah sebaik-baik teman. Kalau kita tengok roh kita ini, apabila kita mati, roh manusia ada dua bahagian, ada dua kumpulan, kan? Kumpulan yang pertama, roh orang-orang yang soleh apabila mati diangkat ke atas sana, dan tufattahu lahum abwabus sama, dibuka pintu langit. Dibuka pintu langit, maka dia pun naik ke atas sana, kan? Itu dipanggil roh orang-orang yang soleh. Yang kedua, roh orang-orang yang fasik, yang jahat, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tak dibuka. Apabila tak dibuka bermakna roh tadi berlaga-laga, tak boleh naik. Ini memang na'udzubillah lah, kan? Itu roh orang yang jahat. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya roh ibu kita, roh ayah kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa an yaj'alahuma fi rifqati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi a'la 'illiyin fil firdausil a'la. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kedua-duanya ibu dan ayah kita tadi dapat menemani baginda sallallahu alaihi wasallam dalam syurga al-firdaus, syurga yang paling tinggi darjahnya, kan? Jadi insya-Allah pada minggu depan kita sambung lagi tajuk kita ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini, yang pertama, semua kita wajib mati, kan? Untuk kehidupan yang senang dan bahagia selepas mati, kita kena buat dua benda. Yang pertama, kita kena minta ampun, kita kena minta istighfar, kita kena taubat. Yang kedua, kita kena memperbanyakkan amal soleh. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah berbakti kepada ibu dan ayah selepas mereka mati dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka yang sedang berada di alam barzakh, kan? Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.